Selamat datang ke Kau Tahu Tak Extended, siri di mana kita akan berbincang mengenai bola sepak tapi dalam video yang lebih panjang. Sebab apa? Sebab boleh, dik. Sebelum kita bermula, jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube dan juga ikut kami di semua platform media sosial seperti Facebook, X, Instagram dan juga TikTok. Untuk topik hari ini, kita akan berbincangkan mengenai satu perkara yang sebenarnya dah lama didebatkan kalau anda ikut Liga Malaysia ni, tapi masih lagi tak ada jalan penyelesaian dan masih dengan penuh sentimen. Topik yang kita nak bincangkan adalah mengenai isu pemain pinjaman. Seperti yang kita tahu, dalam bola sepak, ia adalah perkara normal apabila kelab bola sepak meminjam satu pemain dari kelab yang lain. Selalunya, pinjaman ini akan dilakukan selama setengah musim ataupun satu musim dan pemain tersebut akan dipinjamkan kepada kelab mereka dan mereka boleh beraksi sebanyak mana yang mereka mahu dan selalunya gaji dibayar oleh kelab majikan mereka ataupun kita boleh kata parent club dalam bahasa Inggeris. Di Malaysia pun sebenarnya perpindahan pinjaman ini selalu dilakukan. Cumanya, satu masalah yang dilakukan oleh kelab-kelab Malaysia ni, mereka tak bagi tahu pemain itu dipinjamkan ke ataupun diambil secara tetap ke. Sebab kita selalu nampak kelab-kelab di Malaysia ni akan umumkan kehadiran satu pemain, tapi main satu musim, lepas tu terus keluar. Tak tahu cerita, katanya kontrak tamat. Tapi lepas dikorek, sebenarnya pemain itu adalah pemain pinjaman dan terpaksa pulang ke kelab asal mereka. Tapi tahun demi tahun, kelab di Liga Malaysia semakin terbuka untuk mengakui pemain yang mereka rekrut tu sebenarnya pinjaman ataupun tidak. Itu adalah isu utama. Tapi isu yang lebih besar sebenarnya adalah, macam yang kita tahu, di Liga Malaysia ada beberapa pasukan yang meminjam pemain daripada kelab Johor Darul Takzim. Sebagai contoh, kita boleh nampak kelab Pantai Timur Terengganu ada pinjam dua pemain dari JDT, iaitu Safawi Rashid dan juga Akhil Rashid. Kelab seperti Kedah Darul Aman juga ada pinjam Syafiq Ahmad untuk kuatkan barisan mereka. Dalam situasi lain, kita dapat saksikan kelab seperti Selangor ada meminjamkan pemain seperti Sik Izhan kepada Penang. Dan pada musim lalu kita boleh nampak mereka ada pinjamkan pemain lain seperti Hien Taek Aun kepada Negeri Sembilan. Kedua-dua kelab JDT dan Selangor ini melakukan tindakan yang sama apabila meminjam pemain mereka kepada kelab lain. Tetapi apa yang menyebabkan ia menjadi perdebatan dalam kalangan penyokong setiap musim adalah cara kedua-dua kelab ini meminjam pemain mereka. Sebagai contoh, JDT memberikan pinjaman pemain kepada pasukan-pasukan lain di Liga Malaysia. Tetapi mereka meletakkan satu syarat, iaitu tidak membenarkan pasukan tersebut menggunakan pemain yang mereka pinjam itu apabila bertemu JDT. Sebagai contoh, Safawi dan Akia tidak boleh digunakan oleh Terengganu apabila Terengganu berdepan JDT. Begitu juga dengan Syafiq Ahmad. Tetapi dalam situasi lain, Selangor membenarkan Penang untuk menggunakan Sik Izhan apabila Penang bertemu dengan Selangor. Dan contoh-contoh ini kita dapat lihat daripada musim-musim lepas apabila ketika Hien Taek Aun boleh turun untuk Negeri Sembilan ketika bertemu Selangor. Begitu juga dengan Sik Izhan ketika itu yang bersama dengan Negeri Sembilan. Dan juga Nik Sharif Hasifi, Nur Hakim Hassan juga boleh menentang Selangor ketika mereka mewakili Terengganu dalam siri Liga Super sebelum ini. Kedua-dua cara ini telah menimbulkan perdebatan dalam kalangan penyokong. Telah wujudnya sentimen yang katanya JDT macam kedekut dan Selangor macam baik. Tapi sebenarnya kedua-dua cara ini, mana satu yang betul, mana yang salah? Sebenarnya kedua-dua cara ini sebenarnya tak salah pun. Apa yang dilakukan oleh Selangor dan JDT sebenarnya tidak ada masalah. Cuma ia ada kurangan dan kelebihan pada kedua-dua cara lah. Tapi kedua-dua cara ini sebenarnya ada pro dan kontranya jugalah. Okey, kita bagi contoh lain pula. Di Premier League memang dah terletak satu peraturan yang cukup nyata, iaitu apabila satu-satu kelab meminjam daripada kelab yang sama dalam liga mereka, pemain yang mereka pinjam itu tidak boleh turun menentang kelab majikan mereka. Itu memang dah termaktub dalam peraturan Premier League sendiri. Dan juga peraturan ini juga digunakan di dalam saingan Liga Scotland juga. Sebagai contoh kita boleh dapat pada musim ini adalah pinjaman yang dilakukan oleh Arsenal terhadap David Raya. David Raya dipinjam daripada Brentford untuk menguatkan pintu gol mereka kerana sebelum ini mereka ada Aaron Ramsdale dan juga Ben Leno. Dengan Ben Leno dah tak ada sekarang, jadi Arsenal ada Aaron Ramsdale je dan juga Matt Turner juga telah pun dipinjamkan ke Nottingham Forest. Sebagai contoh, Arsenal ada pinjam penjaga gol daripada Brentford iaitu David Raya. Musim ini, David Raya bermain dengan cukup cemerlang untuk Arsenal. Tetapi, apabila Arsenal bertemu Brentford, Aaron Ramsdale yang menggantikan tempat Raya di pintu gol. Kenapa? Sebab peraturan yang ditetapkan oleh EPL iaitu kelab yang meminjam pemain daripada kelab lain tidak boleh diturunkan apabila pemain itu bertemu dengan kelab majikan mereka. Tapi perkara ini tak akan jadi masalah kalau kelab itu daripada division yang berbeza. Tapi kalau daripada division yang sama, memang tak boleh.
Cara Selangor pula digunakan di liga lain selain daripada EPL. Contohnya di Bundesliga. Kita dapat lihat contoh yang paling ketara adalah apabila Bayern Munich meminjamkan pemain pertahanan mereka iaitu Josip Stanisic kepada Bayer Leverkusen. Dengan Bayer Leverkusen sekarang ini cukup hebat di Bundesliga, Stanisic merupakan nadi kepada bahagian pertahanan kelab tersebut. Dan apa yang menarik ini adalah Stanisic menjaringkan gol ketika Leverkusen bertemu Bayern dalam kemenangan 3-0 mereka di tempat sendiri. Di Bundesliga, perkara ini adalah normal. Tak ada masalah pun. Boleh je lawan kelab majikan, siap boleh jaringkan gol je. Cuma masa tu Stanisic tak adalah raikan jaringan. Dia buat macam ni je lah supaya menghormati kelab majikannya. Yelah, mana tahu lepas ni kena jual ke. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh Selangor dan juga JDT sebenarnya tak salah pun. Cuma ada pro dan kontranya. Macam contoh apa yang JDT buat akan menyebabkan pemain tersebut kurang sekurang-kurangnya 2 perlawanan. 2 perlawanan tersebut adalah mentang majikan sendirilah. Tapi dia masih lagi boleh bermain dalam perlawanan-perlawanan lain, termasuk juga perlawanan-perlawanan piala. Untuk cara Selangor pula, ia dilihat seperti lebih jantan kerana benarkan pemain tersebut untuk lawan majikan mereka. Walaupun ia memberikan lebih minit kepada pemain untuk beraksi, tetapi ia juga akan menimbulkan sentimen. Kalau pemain tu jaringkan gol lawan majikan, penyokong kelab majikan akan kata, itulah pergi loan lagi budak ni, tengok dia dah skor lawan kita. Itulah dia. Jadi, isu di Malaysia ini adalah sentimen dan juga perdebatan dalam kalangan penyokong. Kerana apabila JDT buat dengan cara mereka kata JDT ini cuba untuk halang kelab untuk saingi mereka lah, dan mereka kata cara Selangor lebih baik lah. Jadi macam mana nak selesaikan perkara ini? Caranya adalah mudah, iaitu pihak penganjur liga iaitu Malaysian Football League perlu keluarkan satu peraturan yang khusus mengenai urusan pinjaman pemain. Seperti di EPL, MFL juga perlu keluarkan satu garis panduan yang tetap, iaitu seperti di EPL, MFL perlu keluarkan garis panduan yang tetap mengenai hal urusan pinjaman pemain dalam kalangan kelab Liga Malaysia. MFL perlu buat keputusan sama ada nak ikut cara JDT dengan tidak benarkan lawan kelab majikan sendiri ataupun ikut cara Selangor, tak kisah. MFL tidak boleh benarkan kedua-dua cara hidup dalam Liga Malaysia kerana ini akan menimbulkan situasi yang tidak baik, persepsi yang tidak elok dalam kalangan peminat, dan juga sedikit sebanyak dia macam tak adil lah. Jadi apa yang MFL perlu buat, pilih nak yang mana satu, nak cara JDT ke cara Selangor. Sebenarnya dua-dua okey, tapi kena tetapkan satu. Kena pilih hitam atau putih, tak boleh pilih kelabu langsung tau. Okey, itulah cerita mengenai isu mengenai pinjaman pemain di Liga Malaysia. Jadi apa pendapat korang? Korang lagi suka cara JDT ke cara Selangor? Cuba tulis kat komen. Ataupun kalau ada cara yang lebih menarik, tinggalkan juga di komen. Okey? Okey, sekali lagi jangan lupa subscribe kami di YouTube, ikut kami di Facebook, X, Instagram dan juga TikTok. Dan kita jumpa lagi dalam Kota Otak Extended yang seterusnya. Jumpa lagi. Kota Otak.